subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah SWT kerana dapat duduk dalam majlis ilmu, iaitu yang dikenali dengan Raudah, iaitu taman-taman syurga Allah SWT di atas muka bumi ini. Dan mereka yang duduk dalam taman-taman syurga ini iaitu orang-orang yang akan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Bukan itu sahaja, bahkan juga dia akan mendapat keampunan daripada Allah SWT. Dan seterusnya Allah SWT berbangga dengan hamba-hambanya yang duduk dalam majlis ilmu ataupun dalam raudhah ini, ya, untuk mendekatkan dirinya dengan Allah SWT. InsyaAllah kita sambung bacaan kitab mustikah hadis kita, iaitu dalam bab yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Kita dah baca hadis yang ke-16 menceritakan tentang wajib kita percaya kepada kitab-kitab Allah SWT, iaitu kitab-kitab Allah SWT ada 4 yang diketahui selain daripada suhuf-suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi yang tertentu. Jadi pada minggu lepas saya dah terangkan, ya, tentang 4 kitab itu, iaitu Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Quran ialah yang terakhir sekali, dan kita sebagai seorang yang beriman dengan Allah SWT, iaitu umat Nabi Muhammad SAW, kita beriman dengan semua kitab yang 4 tadi, yang diturunkan kepada Nabi Daud, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Isa, Injil, dan yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Untuk penjelasan juga, hari itu kita terangkan mengatakan bahawa bila turun Al-Quran, maka kitab-kitab yang lain itu mansuh, ya, terbatal. Ya, jadi kalau ada daripada kalangan mereka yang tak beriman dengan Al-Quran, maka terbatallah iman mereka, seperti mana orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, ya, kerana mereka masih menggunakan kitab Injil mereka yang telah diubah dan sebagainya, dan juga mereka masih menggunakan kitab Taurat mereka yang diubah dan sebagainya, dan maka mereka itu tertolak daripada yang dimaksudkan dengan beriman dengan Allah SWT. Baik, jadi kitab yang kita wajib percaya, yang kita beriman, iaitu 4. Yang terakhir sekali itu Al-Quran, Al-Quranul Karim, yang diturunkan oleh Muhammad SAW selama 23 tahun. Baik, sebelum itu saya nak ingatkan, mungkin ada daripada kalangan mereka yang ikuti kuliah ini. Jadi kitab Mustikah Hadis edisi Jawi, muka surat 214, iaitu 215, ya, untuk makluman. Baik, kita sambung dengan kitab Al-Quran Al-Karim sedikit, mengenai penjelasan yang disebut dengan kitab Al-Quran Al-Karim dalam kitab ini. Iaitu seperti mana kita tahu, kitab Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Muhammad selama 23 tahun, ya, iaitu 10 tahun 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jumlah semua 23 tahun. Dan diturunkan ayat itu sedikit-sedikit berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku atau keperluan yang berlaku ketika Nabi Muhammad SAW hiduplah, ketika dia mengembangkan syiar Islam, iaitu selama 23 tahun itu. Dan ayat Al-Quran, untuk pengetahuan kita, ayat Al-Quran yang turun di Makkah dikatakan ayat-ayat Makkiyah, ya. Itu ayat-ayat itu ayat-ayat yang pendek, itu surah-surah yang pendek. Dan ayat-ayat yang panjang, surah yang panjang turunnya di Madinah, iaitu dikenali dengan ayat Madaniyah, ya. Ayat Madaniyah, ya, Madani hari ini, ya. Kita ada kerajaan Madani hari ini, ya. Itu Madaniyah, dari perkataan itulah, daripada Madaniyah. Selama 23 tahun berdasarkan kepada peristiwa yang berlaku masa itu, ya. Dan ayat itu pula, ayat-ayat itu dikumpulkan oleh para penulis-penulis Nabi, iaitu seperti Zaid bin Sabit, ya. Mereka ini menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepah-pelepah tamar ketika itu, ya, di berulang-berulang, ya.
dan sampai pada zaman Khalifah Osman bin Affan, maka dikumpulkan lagi sekali, kemudian ditulis dalam satu bentuk kitab yang dikatakan Al-Quran itu, yang kita kenal hari ini dengan edisi Osmaniyah, itu Mashaf Osmaniyah. Sebelum tu ada Munjid, ada kitab Al-Quran nama Munjid kan, dan sekarang ni kita guna Osmaniyah sebab pendekatannya lebih mudah kita nak membaca dan sebagainya. Hari ini dia adakan macam-macam tanda-tanda, panjang pendek dan sebagainya, ada tanda warna hitam, hijau dan sebagainya untuk supaya mudah kita membacanya kan. Dan ayat-ayat Al-Quran ni diturunkan, jumlah ayatnya seperti yang dikaji oleh Imam Asy-Syafi'i, iaitu ada 1 juta hurufnya. Huruf tu 1,27,000. Tu yang dikajinya 1,27,000. Boleh WhatsApp, Google boleh, dalam telefon boleh Google, nampak dapat 1 juta. 1 juta huruf Al-Quran itu sama, dan 27,000 huruf. 1,27,000. Daripada 1 juta huruf 27,000 itu dibentukkan dalam ayat, jadi ayat-ayatnya ialah 6,236. Huruf-huruf itu dibentuk jadi ayat, Ada juga yang mengatakan bahawa 6,666 ayat. Itu yang dulu saya ingat, yang itulah kan. Ini kajian yang baru mungkin lain kan. Jadi ada khilaf di sinilah. Ada yang mengatakan 6,236 ayat, ada yang mengatakan 6,666 ayat. Ayat ni berdasarkan kepada Madaniyah dan Makkiyah tadilah. Kalau Makkiyah tu pendek, Madaniyah tu panjang-panjang sikit. Kemudian dia buat bahagian pula. Bahagian tu dia nama juzuk. Bahagian juzuk. Jadi dia katakan bahagian juzuknya ialah 30 juzuk macam kita bacalah kan. Dan daripada juzuk itu pula dibahagi surah pula. Surah, nama-nama surah itu. Nama-nama surah menceritakan tentang apa. Macam surah Baqarah cerita tentang lembu kan. Surah An-Nisa cerita tentang perempuan, surah At-Talaq cerita tentang talak, surah Taubat menceritakan tentang taubat. Surah Al-Munafiqun cerita tentang orang munafik. Surah Al-Munafiqun Al-Mu'minun cerita orang yang beriman. Itulah surahnya. Ada 114 surah yang kita kan. Jadi itu dia maksud sedikit pengenalan kita tentang Al-Quran itu. Dalam Al-Quran itu banyaklah perkara-perkara yang diceritakan, Di antara yang disebut di sini iaitu kitab suci Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, itu nabi dan rasul yang akhir sekali. Nabi Muhammad itu ialah kitab suci Al-Quran, yang akhir sekali, dan dia memansuhkan semua kitab-kitab yang terdahulu, memansuhkan kitab-kitab yang terdahulu. Sikit ingatan kepada kita sebelum kita pergi jauh. Jadi kalau kita tengok fadilat baca Quran ni, maksudnya satu huruf 10 kita baca, satu huruf kita dapat 10 pahala, 10 kebajikan yang Allah bagi Ta'ala kepada kita. Kalau kita khatam Quran ada 1 juta huruf, maknanya 1 juta yang kita dapat, 1 juta Kalau 10 kali 10 juta. Jadi kalau kita baca Al-Quran, maksudnya kita dapat bahagian kita, kalau khatam maknanya lebih kurang 10 juta, hampir 11 juta lah kita kirakan begitu. Kalau kita terjemahkan dalam bentuk benda lah, duit, kita katakan begitu. Kalau dunia ni duit lah kan, juta-juta, jadi jutawan dan sebagainya. Jadi kalau nak jadi jutawan akhirat, kena baca Quran banyak-banyak kan. Jutawan akhirat. Jadi jutawan akhirat boleh buat di dunia. Kita boleh bekerja di dunia untuk menjadi ahli jutawan di hari akhirat kan. Baik, sikit sebagai bagi motivate kepada kita untuk kita keistimewaan Al-Quran tu kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Al-Quran tu tak hilang, dia kekal. Sebab apa? Sebab ada Al-Quran itu
menghidupkan atau memberikan manfaat pahala yang banyak kepada penganut-penganutnya bila mereka membaca Al-Quran. Sedangkan kitab-kitab yang lain habislah, tak ada lagi dah, kan? Itu kelebihan Al-Quran. Baik, Al-Quran Karim diturunkan oleh Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam masa umat, ya, terutama kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum yang terdahulu iaitu kaum Yahudi dan Nasrani yang menggunakan kitab Taurat dan kitab Injil. Berada dalam persengketaan dan perselisihan dalam berbagai-bagai masalah, termasuk masalah ketuhanan dan juga masalah kerasulan. Jadi orang Yahudi dengan orang Nasrani ini, ya, mereka berbalah-balah dengan kitab-kitab mereka itu, ya, tentang apa? Tentang ketuhanan. Kalau ikut ketuhanan, keasaan Allah Subhanahu wa taala itu tetap satu pula, ya. Tapi pada mereka ada yang memahami secara yang lain daripada itu, yang menyebabkan ada yang mengatakan kalau Yahudi dia kata Uzair itu adalah anak Tuhan, kan. Kalau orang Kristian dia kata Musa tu anak Tuhan. Jadi maksudnya Tuhan itu bernasab lah, ada hubungan nasab. Jadi maknanya jauh sekali lah, ya, daripada kita katakan i'tikad yang mengatakan Tuhan itu satu, Allahu Ahad, itu makna kita jauh sekali lah. Sebab mereka kalau istilah Kristian dia kata Trinity lah, ya, dia kaedah Trinity, konsep Trinity. Sebab itu dulu bila mereka nak masukkan perkataan Allah dalam Bible tu, ya, kita tentang mereka. Kerana apa? Kerana mereka tak boleh gunakan kaedah Allah itu, nama Allah itu dalam kitab Bible mereka. Sebab apa? Sebab konsep keesaan mereka kepada ketuhanan mereka itu, iaitu Allah itu bernasab, iaitu Allah itu beranak misalnya, kan? Allah itu beranak, Musa itu anak, kita katakan anak Isa itu anak Allah, dan Maryam itu begitu isteri Allah. Itu konsep dia, kan? Sedangkan konsep itu bertentangan sekali dengan Qul huwallahu ahad, ya, bertentangan sekali. Dan Allah sebut lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, kan? Jadi itu, jadi konsep itulah yang menyebabkan kita larang mereka, sebab nanti ada di kalangan penganut kita atau pengikut kita yang jadi confused, ya. Mereka yang tak faham, mereka akan jadi terpengaruh dan confused, mengatakan bahawa agama Islam ni samalah dengan agama Kristian dan sebagainya, kan? Itu tak boleh lah, maka sebab kita lawan hari itu, ya, dalam soal ini. Lebih banyaklah, maknanya kata persoalan-persoalan itu, ya, maksudnya kalau kita bahas yang lebih jelas lagi, mana katakan Tuhan mereka itu Allah juga maksudnya, sebab Taurat Injil itu Allah juga, mereka boleh guna, kan, maksudnya tapi mereka tak guna perkataan Allah, kan? Dalam kitab mereka gunakan God dulu, kan. Jadi sekarang ni bukan nak guna perkataan itu, kan. Jadi mungkin dari sudut kita katakan kepahaman bagi yang baru ni, jadi dikhuatiri takut jadi confused, salah faham, maka sebab itu kita lawan. Tapi atas sebab itu ada juga di tempat-tempat yang tentu boleh digunakan, ya. Sedangkan di negara kita, maksudnya di tempat kita, untuk nak jaga maslahah budak-budak kita ataupun ni orang kata ni kita punya anak-anak kita, yang supaya jangan terkeliru dengan keadaan ini, maka kita tetapkan peraturan itu supaya tidak boleh menggunakan kalimah Allah, kan. Baik. Jadi Al-Quran ni dia kata antaranya, dia kata, ya, Al-Quran turun tu masa mana? Masa Yahudi dan Nasrani mereka ni confused, mereka ni sedang bertelagah tentang ketuhanan dan kerasulan mereka, sehingga ada daripada kalangan rasul-rasul mereka bunuh Yahudi lah, mereka bunuh rasul-rasul mereka dan sebagainya, kan. Jadi dijelaskan kat sini bahawa Al-Quran Al-Karim antara lain mempunyai dua tugas yang besar. Al-Quran ni dua tugas yang besar. Kepada siapa? Kepada Zabur dan Injil, kepada Yahudi dan Nasrani. Apa tugas dia? Yang pertama, mengakui kebenaran yang terkandung dalam kitab suci yang terdahulu daripadanya, iaitu itu tugas dia, membenarkan kitab itu, ya. Mengenai ibadat, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat kepada Allah,
dan juga beriman kepada Allah dan Rasul, juga menjalankan kebenaran dan keadilan, konsep itu, dan berakhlak dengan sifat-sifat yang mulia, dan mengakui benar adanya balasan pada hari akhirat berdasarkan kepada rukun iman yang 6 itu, kan? Jadi maksudnya kita mengakui, maksudnya Al-Quran tu nak menjelaskan kebenaran kitab-kitab itu, ya. Sebab apa Al-Quran nak jadikan nak menjelaskan itu? Sebab Taurat dan Injil dah diubah, dah dimanipulasi, dikatakan mengikut keperluan dan kehendak mereka ketika itu, kan? Jadi orang-orang besar mereka atau orang yang kuat mereka ketika itu. Jadi maka sebab itu Al-Quran itu turun untuk nak justifikasikan, mengatakan bahawa Taurat, Injil itu adalah kitab yang sebenar, kitab yang betul. Cuma tak betulnya ialah penganutnya yang tidak menggunakan, yang mengubah, mengatakan kitab-kitab itu berdasarkan kepada keperluan-keperluan mereka. Itu yang pertama, Al-Quran itu. Yang kedua, dia kata Al-Quran itu, iaitu maknanya tugas Al-Quran itu ialah menguasai kitab-kitab yang tersebut, iaitu semua kitab tersebut tu, serta mendedahkan perubahan-perubahan. Maknanya kitab tersebut itu semua dikampulkan dalam Al-Quran itu, kemudian mendedahkan perubahan-perubahan yang mereka lakukan, perubahan-perubahan yang orang Yahudi dan orang Nasrani lakukan ke atas kitab mereka, iaitu Taurat dan Injil tadi, kan? Jadi nak mendedahkan tentang perubahan-perubahan itu, pindaan-pindaan yang mereka buat itu, dan yang mereka tambah-tambah, yang tak ada mereka tambah-tambah itu, ya, dalam kitab mereka itu, ya, seperti mana yang dibuat oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, kan? Begitu. Itu yang kedua, tingkat yang kedua. Jadi dalam hal ini Al-Quran yang bab yang kedua ni, Al-Quran itu nak menjelaskan kepada orang Yahudi dan kepada orang Nasrani bahawa ada perubahan-perubahan yang kamu lakukan, yang kamu tak beritahu, kamu tak tunjukkan kepada pengikut-pengikut kamu. Itu Al-Quran nak jelaskan, kan? Ataupun yang mereka tambah dan sebagainya, kan? Jadi itu dia sebab yang kita katakan berkaitan, yang di mana kita ni wajib percaya kepada 4 kitab tadi, ya, iaitu Zabur, Taurat, Injil, ya, dan seterusnya Al-Quran. Hakikat ini Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam Al-Quran, ya. Perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala terangkan dalam Al-Quran, yang bermaksud, dia kata, demi dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, Allah kata kepada Nabi Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang terdahulu, ya, kitab-kitab suci yang terdahulu daripadanya, dan untuk memelihara serta mengawasinya. Nak jaga kitab itu, nak mengawasinya supaya sebenarnya kitab tu yang sepatutnya diikut. Jadi diikut kitab tu sampai bila? Sampai mana Al-Quran. Bila Al-Quran turun, maka kitab tu tak boleh ikut. Itu maksudnya nak diterangkan begitu kepada pengikut, kepada Yahudi dan Nasrani tadi, ya. Jadi ayat Quran mungkin berbunyi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayyana yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Kitab surah Al-Maidah yang menerangkan kepada kita. Itu ketegasan, hakikat ketegasan yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kitab Taurat dan Injil tadi. Sebab apa? Sebab ada orang-orang di antara orang Yahudi dan yang mengubah atau menukar ganti, ya, kalam Allah ini, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab mereka itu, ya, seperti mana kitab Taurat, ya, yang mereka ubah, kan? Dan ini juga disebut dalam Al-Quran oleh Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya. Kita tengok surah An-Nisa ayat 46 sebut kat sini. Dan ada di antara orang yang berkata bahawa kami ini orang-orang Nasrani, ya, kami juga telah mengambil perjanjian setia mereka, maka mereka juga melupakan, meninggalkan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya, kan? Ini
Jadi berdasarkan kepada ini, ayat-ayat ini surah Al-Maidah ayat 5, kita boleh tengok surah Al-Maidah ayat 14 kan, terjemahan dia. Jadi dengan keterangan ini, tugas Al-Quran itu dengan keterangan itu, jadi jelas kat sini mengatakan siapa yang hendak mencari kebenaran, siapa yang nak mencari kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran tu ya, kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala itu ya, dan hendak mencapai pengajaran-pengajaran ilahi, maksudnya nak ikut apa-apa yang Allah menyampaikan kepada kita yang benar ya, yang sebenar-benarnya untuk memberi panduan hidup kepada kita dunia dan akhirat kita, tidak akan dapat di mana-mana pun kitab, tak akan dapat di mana-mana lain pun kitab selain daripada terhimpunnya dalam Al-Quranul Karim. Jadi benda tu akan terdapat dalam Al-Quranul Karim saja, tidak akan dapat kitab-kitab yang lain. Sebab kitab Taurat, Injil, Zabur itu dah dimasukkan dalam Al-Quran itu kan. Jadi maksudnya itulah kelebihan, sebab itu Al-Quran itu kekal kepada umatnya hingga hari ini ya, untuk jadi panduan ikutan kepada dia. Kenapa? Kerana Al-Quran tu terpelihara keasliannya ya, keaslian Al-Quran tu terpelihara dan terselamat dengan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dari segi pengajarannya, sekarang daripada sebarang perubahannya akan selamat, ataupun daripada pindaan seperti kitab-kitab yang lain juga akan terjaga ya, tak boleh dilakukan ataupun dalam hal-hal yang dia nak tokok tambah ikut keperluan dia juga tak boleh, macam kitab-kitab yang terdahulu daripada itu. Dan kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu Nabi yang terakhir melalui malaikat Jibril. Jadi itu penjelasan yang nak menceritakan tentang Al-Quran yang wajib kita percaya ini, itu kitab itu. Jadi selepas itu kita asas-asas ataupun kita katakan dasar-dasar yang terdapat dalam Al-Quran itu ya, kalau disenaraikan dekat sini, antaranya yang pertama dasar suci dan mulia dan sebenar-benar cara serta sebaik-baik peraturan. Itu dasarnya, dasar yang terdapat dalam Al-Quran itu maksudnya suci, mulia ya, dan cara-cara yang sebenarnya ataupun peraturan yang sebenarnya, yang baik ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak akan berlaku, kita katakan tak akan berlaku kesesatan ataupun tidak akan berlaku peraturan itu yang boleh menyebabkan kita tersalah dan sebagainya, tak akan berlaku. Macam adalah hadis yang diterangkan, hadis yang lain dia kata Nabi Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum amrain lam tadillu ma tamassaktum bihima ya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ya, aku tinggalkan kepada kamu ya, semua dua perkara, amrain, dua perkara yang mana kamu tak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi inilah peraturan yang kita katakan yang suci, yang mulia, yang sebenar-benar peraturan yang boleh menjamin kehidupan manusia itu di dunia itu untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala menuju ke alam akhirat, alam yang kita katakan alam yang kekal di sana, kebahagiaan di sana bagi mereka yang beriman dengan kitab ini. Jadi bagi mereka yang iman kitab ini, maksudnya itulah dia. Kemudian yang kedua, dia katakan segala apa jua yang diperlukan oleh umat manusia meliputi akidah, kepercayaan, amal ibadat, adab sopan dan segala bentuk muamalat, kira bicara dan perhubungan sama manusia dalam bidang perniagaan, perusahaan dan sebagainya. Semua ada cerita dalam Al-Quran ini tentang hubungan manusia dengan manusia, iaitu hablum minallah, hubungan dengan Allah, iaitu tentang ibadat kita dengan Allah. Hablum minannas, hubungan dengan manusia, hubungan kita dengan manusia dari sudut pergaulan, dari sudut ibadat, dari sudut kehidupan, jual beli, berniaga, pertanian dan sebagainya, itu semuanya disebut dalam Al-Quran itu
untuk panduan manusia bagi melaksanakan kehidupan di dunia ini menuju ke arah kecemerlangan di hari akhirat, ya, kecemerlangan di hari akhirat. Jadi hidup di dunia dengan peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu tentukan, tapi kehidupan di dunia itu akan menuju dia mencapai kebahagiaan di hari akhirat. Baik dari sudut apalah, sudut berniaga, sudut beribadat. Kalau berniaga dia itu akan merupakan sebagai satu ibadat yang menjamin keselamatannya di hari akhirat. Kalau kita katakan bercucuk tanamnya dan sebagainya, begitulah keadaannya, kan? Itu semua peraturan yang diperlukan oleh manusia. Jadi apa yang manusia perlu dalam dunia ini semuanya ada peraturan itu, ada peraturannya yang ditentukan dalam Al-Quran. Itu makna kita lengkap, ya, lengkap. Kemudian yang ketiga, dia kata segala peraturan yang menjamin wujudnya orang perseorangan yang sempurna, ya, keluarga yang mulia, masyarakat yang baik dan kerajaan yang adil. Itu maksudnya bagaimana nak mendidik seseorang itu menjadi orang yang kita katakan seorang yang baik, ya, seorang yang baik. Dan baik seseorang itu akan menyempurnakan kebaikan kepada keluarga dia, yang boleh melihat keluarganya diangkat derajat. Kemudian daripada keluarga yang baik itu akan terwujudnya yang masyarakat, dan masyarakat itu akhirnya akan terbentuknya sebuah kerajaan, dan kerajaan itu merupakan kerajaan yang adil berdasarkan kepada individu tadi, kepada daripada seorang tadi kepada kumpulan yang kecil, keluarga, pada kumpulan yang besar sikit iaitu masyarakat, dan sampai pada kumpulan yang kita katakan yang besar iaitu kerajaan, ya, macam kerajaan Nabi Muhammad SAW di Madinah dulu, ya, kerajaan Nabi Sulaiman, kita ingat dulu, kerajaan yang hebat, ya, kerajaan Nabi Yusuf, kan, ya, kerajaan-kerajaan yang hebat ketika itu, dan kerajaan-kerajaan yang adil. Ini dia kata, maksudnya dari sudut apa ni? Dari sudut politik lah, ya, mengurus tadbir negara. Dari segi politik lah, ada mengurus tadbir negara. Sebab mengurus mentadbirkan negara ni politik. Dia katakan politik, ya, mengurus tadbir negara. Ini politik lah maksudnya. Jadi dalam bab politik pun termasuk dalam, ada disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan kitab Al-Quran ni. Maksudnya tak ada yang tercicir daripada kehidupan keperluan manusia ini, boleh rujuk kepada Al-Quran. Cuma kita nak teliti, kita nak menghayati, kita nak cari saja perkara itu, yang perlu kepada kita, kan. Baik, itu dia, ya, yang dikatakan Al-Quran tadi, ya. Maksudnya memang perlulah Al-Quran ini kepada kita, kan, dari sudut kehidupan kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, dan akhirnya akan sampai kepada hari akhirat. Hakikat ini, hakikat yang tersebut dalam tiga perkara tadi itu, ya, tiga perkara itu disebut dalam ayat Al-Quran, iaitu ayat 15 hingga ayat 16 surah Al-Maidah, ya, surah Al-Maidah, ya, iaitu ya ahlil kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma tuhibbuna fil kitabi wa ya'fu an katsirin qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin, kan. Itu ayat yang menjelaskan tentang itu. Kemudian dia kata hakikat itu juga diterangkan, hakikat ayat ini, ayat yang dibacakan tadi itu, iaitu huraiannya, kan, bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita katakan telah datang kepada mereka, ya, bahawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala seorang rasul, ya, iaitu selaku obor atau suluh yang menerangi pandangan hati nurani manusia, dan sebuah kitab Al-Quran yang menyatakan segala yang dihajati oleh umat manusia untuk kesempurnaan dan kesentosaan. Siapa dia? Iaitu Al-Quran dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya umat Muhammad kita lah, ya, umat Muhammad ni maksudnya beruntunglah umat Muhammad ini, ya, umat yang terakhir di akhir zaman, kita katakan, yang berpandukan kepada i'tikad keasaan Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut Al-Quran dan Rasul iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Kemudian seterusnya dia kata bahawa melalui Rasul dan kitab yang tersebut, yang disebutkan tadi, kitab Al-Quran tadi, dengan peraturan dan undang-undang, ya, maksudnya dalam kitab Al-Quran
ya, dan rasul-rasul tadi sebagai modelnya, sebagai contohnya, sebagai kita kata pelaksananya, ya, yang menjadi model contohnya. Jadi dia kata melalui rasul dan kitab yang tersebut dengan peraturan dan undang-undangnya, iaitu antara peraturan yang menunjukkan jalan, ya, undang-undangnya itu menunjukkan jalan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Itu hasanah di dunia dan juga hasanah fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang kita baca dalam tu, ada menyebut tentang ini, tentang hidup dunia dan akhirat kepada sesiapa yang menerima dan menurut peraturan dan cara bawaan hidup yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Quran tadi, berdasarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, ya, untuk apa? Untuk selamat hidup di dunia dia. Peraturan Al-Quran tadi itu, dalam Al-Quran itu untuk selamat hidup dunia dia dan juga selamat akhiratnya. Dan bagi mereka yang untuk keselamatan ini, untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat ni, maka tidak ada rujukan yang lain selain daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau rujuk kepada yang lain, maka dia tak akan capai maksud yang disebutkan di sini, hasanah fid dunya dan juga hasanah fil akhirah. Tak akan dapat kalau tidak berpandukan kepada Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian Al-Quran juga kita katakan Nabi, Al-Quran dan Nabi itu juga, ya, bila diturunkan Al-Quran itu diturunkan, Nabi itu diutuskan, ya, kepada umat manusia, ya. Jadi nak beritahu kepada manusia, nak menghilangkan kegelapan yang ada kepada manusia. Kegelapan maksudnya kegelapan dari segi kufur, iaitu kegelapan dari sudut yang asalkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kegelapan mereka nak cari siapa Tuhan yang sebenarnya yang sepatutnya mereka sembah. Jadi mereka keliru, mereka gelap, tak boleh jumpa, kan? Jadi untuk itu maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dan Nabi SAW untuk nak gelap gelita kufur itu, kekufuran yang ada kepada mereka itu nak kita katakan nak dihilangkan, nak jadikan dia orang yang kita katakan mukmin, bukan kufur, orang yang beriman, ya. Ataupun kejahilan kepada mereka itu, kejahilan mengasalkan Allah Subhanahu wa taala itu, ilmu tu tak sampai kepada mereka nak mencapai kepada, ya, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab jahil mereka itu, sebab mereka tidak ada ilmu. Maka sebab itu Islam turun tu dengan ilmu, ya. Al-Quran tu turun dengan ilmu, Rasul tu pun turun dengan ilmu. Walaupun Rasul tu Muhammad tu dia tak belajar, dia tak pandai menulis, tak pandai membaca, kan? Maksudnya dia dapat terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu, dia lebih berilmu, maksudnya berilmu, lebih mengetahui. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani pun heran, kenapa Nabi ni tahu tentang Injil, tentang Taurat? Jadi sebab apa? Sebab Allah beritahu kepada Nabi dalam Al-Quran. Allah beritahu kepada Nabi dalam Al-Quran. Sebab itu Nabi tahu tentang cerita-cerita yang dulu dan sebagainya, ya, cerita-cerita tentang Nabi Saleh, ya, dengan untanya dan sebagainya, semua diceritakan dalam Al-Quran, ya. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Idris, cerita Nabi Nuh, semuanya diceritakan itu. Cerita-cerita tu semua daripada dulu, daripada zaman-zaman yang dulu. Tapi Nabi tahu semua cerita itu dengan tujuan Allah nak beritahu kepada Nabi bahawa supaya Nabi tahu ini, dengan tujuan bila tahu Nabi ini, Nabi boleh ambil iktibar pengajaran daripada kisah-kisah itu untuk dibagi tahu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk diberitahu kepada umat dia supaya berpandukan kepada sejarah-sejarah yang lalu. Kita katakan itu kira sejarah yang lalu lah. Dalam Al-Quran tu ada cerita sejarah, ada cerita individu seorang, cerita sejarah. Macam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, cerita sejarah, cerita tentang tentera bergajah datang nak menyerang Kaabah, zaman Nabi nak lahir, tahun Nabi nak lahir, tahun gajah tu, tahun Nabi lahir tu, tahun gajah tu, mereka datang nak menyerang Kaabah ketika itu, kan? Allah ceritakan dalam Al-Quran tu, ceritakan Al-Quran tu, beritahu kepada Nabi, kan? Itu kira sejarah, kisah sejarah, kan?
Baik, jadi kita sejarah ke apa semua ada dalam Al-Quran tu, berpandukan itu maka menjadi pengajaran kepada kita, ya. Untuk apa? Dengan tujuan bila gelap gelita untuk mencari kebenaran, maka dengan adanya Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW di akhir zaman ini akan memberi sinar cahaya baru, iaitu iman, keimanan kepada mereka untuk menyembah Allah yang sebenarnya, bukan menyembah berhala-berhala seperti yang mereka lakukan itu, ya. Tapi berdasarkan ilmu pengetahuan, kena bagi ilmu kepada mereka, ya, terangkan ilmu, ya. Kemudian cara-cara beribadat kepada mereka, ya, supaya ilmu dan perkara-perkara ibadat itu dapat mengangkat darjat mereka, menjadi mereka orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dari sudut ilmu, yarfa'illahil ladzina amanu ilmu darajat. Allah angkat orang yang berilmu tu dah darjat mereka, kan. Siapa yang ada ilmu, Allah angkat darjat mereka, kan. Kemudian seterusnya, ya, memimpin manusia ke jalan yang tidak ada kita kata kebimbangan, ya. Jadi dengan tujuan supaya manusia ni tak terasa yang apa yang diikut ni berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW ni, bukan dia tak boleh bimbang lagi tentang kesesatan, takkan berlaku lagi kesesatan. Lan tadillu ma tamassaktum, maksudnya tak akan berlaku kesesatan kalau berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kan. Jadi makna kata bimbing manusia itu dengan tujuan supaya mereka ni tidak lagi rasa kebimbang lah, takut sesat ke dan sebagainya, ya. Itu keadaannya, ya. Yang mereka nak tuju ni kepada mana? Kepada jalan yang betul, iaitu siratal mustaqim, ya, jalan yang betul, siratal mustaqim, itu jalan yang betul, yang lurus, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah peranan Al-Quran itu. Maka itu Al-Quran itu sangat banyak fazilatnya kepada kita. Selain daripada kita baca tadi, dia bagi 10 kata, ya, kebajikan itu, ya, maksudnya banyak fazilat itu, banyak yang terdapat dalam Al-Quran itu, ya. Jadi kalau kita baca, maksudnya apa tadi, kalau kita memahaminya, kita buat kajian dan sebagainya, maka kita akan dapat ilmu yang bukan ilmu tu menjadikan kita sesat, tapi ilmu tu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan. Kadang-kadang kita dapat ilmu ni, kadang-kadang kita sombong dengan ilmu, kadang-kadang bukan ilmu agama pun, kadang-kadang orang tu dia dapat ilmu, dia sombong dengan kelebihan ketinggian ilmu yang dia ada, akhirnya dia bongkak, dia sombong dan sebagainya, tak mengangkat darjat dia, bahkan darjatnya dihina, kan. Darjat itu akan jatuh dihina sebab dia mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nabi buat lain, dia buat lain, bertentangan, itu silahnya, kan. Tu apa yang berlaku lah pada hari ini yang bertentangan, kadang-kadang kita tengok, ya, bertentangan. Dari segi akhlak, kita katakan akhlak, Nabi larang kita maki, hamun dan sebagainya, kan. Tapi itulah yang menjadi, kita katakan, membasahi mulut kita untuk kepuasan diri kita ataupun untuk kepuasan yang tertentu lah, kita katakan. Jadi ini bertentangan lah, kita katakan, dari sudut itu, kan. Itu yang ini maksudnya. Betul, dalam hal-hal yang macam ini dikatakan ada dua kumpulan lah, kumpulan orang yang ilmu, maksudnya ilmu yang hak sebenarnya, kemudian kumpulan orang yang berilmu, ilmu yang tidak hak. Ilmu yang tidak hak ni kalau dikatakan orang alim su, maksudnya ulama su, ulama yang ditolak, ataupun istilah kerasnya dia kata ulama jahat, ya. Istilah kerasnya dia kata ulama jahat. Benda baik dia tak sokong, benda yang tak baik dia sokong, ataupun benda yang tak baik dia diam, ya, dia tak bercakap dan sebagainya. Itu keadaan yang berlaku, kan. Sebab itu mungkin ada muslihah yang tertentu lah. Sebab itu ulama-ulama terdahulu mereka tak takut untuk nak meletakkan kebenaran itu, sampai mereka dipenjara dan sebagainya. Imam Syafi'i dipenjarakan, banyak imam-imam dulu dipenjarakan. Kenapa? Kerana tak sama pemikiran, fikrah mereka dengan pemerintah, iaitu ulil am,
Ya, ulama dengan ulil am, dua golongan. Ulil am ni pemerintah, ulama kan maksudnya. Jadi maksudnya ulil am ni sepatutnya pentadbir, dia mesti mengikut ulama kan, berdasarkan kepada panduan ulama, bimbingan ulama. Ini berlaku lah hari ini kadang-kadang begitu kan. Ini yang berlaku kepada kita hari inilah. Jadi Quran itu memang peranan penting ya, kepada kita untuk supaya menjadi panduan hidup kepada kita. Bahkan kalau kita baca Al-Quran saja pun maksudnya akan memberi banyak manfaat kepada kita, ketenangan kepada kita. Ya, Al-Quran dikata apa? Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, diturunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai pengobat, ya, sebagai penyembuh, ya, dan rahmat kepada manusia, rahmat kepada orang yang beriman. Jadi kita baca Al-Quran tu akan hilang penyakit kita, penyakit sombong kita hilang, penyakit apa jenis apa penyakit dari sudut kita katakan lahiriah ke batiniah ke, ya, akan hilang, ya, sebab dia syifa, dia akan jadi obat kepada kita. Ya, jadi kita baca Al-Quran tu maknanya kita telah syifakan diri kita, kan? Maka kita perbanyakkan baca Al-Quran. Mungkin kita ada sifat kedekut sikit, mungkin kita ada sifat sombong sikit, kan? Mungkin kita ada sifat macam-macam lah, manusia kan, tak sunyi daripada sifat-sifat itu. Jadi bila kita baca Al-Quran itu akan menjamin sifat-sifat itu akan tak kukuh lah, tak subur dalam diri kita. Kebanyakan akan subur sifat-sifat yang mulia, iaitu sifat kebenaran, sifat keadilan, sifat kemaafan, sifat macam-macam lah, ya, akan menyuburkan sifat-sifat yang macam itu. Baik, seperti setakat itu insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang berikutnya, iaitu tentang penegasan Al-Quran dalam kehidupan manusia, dalam hadis yang ke-18 insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.